Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Ilmu menjadi penuntun manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Aizat bin Arsad dan nombor metrik S50137. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan ucapan tentang kesan-kesan pandemik COVID-19 kepada para pelajar. Pandemik COVID-19 telah mengubah keseluruhan program pendidikan di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi. Terdapat perbezaan yang ketara dalam program pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP apabila semua kuliah fizikal terpaksa digantikan dengan kuliah secara atas talian. Secara amnya, kuliah di universiti yang selalunya dihadiri ratusan pelajar dalam sesebuah dewan kini tidak lagi boleh dijalankan sehingga satu tempoh waktu yang belum diketahui. Salah satu cabaran yang perlu diberi perhatian apabila melaksanakan kaedah ini adalah dari segi capaian internet para pelajar. Ini kerana mereka terpaksa mengikuti kelas secara atas talian dari rumah dan kampung masing-masing. Dari aspek keuangan, ramai pelajar yang merasa terbeban apabila terpaksa mengeluarkan duit untuk membeli data internet bagi membolehkan mereka menghadiri kelas secara atas talian, peperiksaan secara online dan juga untuk menghantar tugasan. Bagi membolehkan pelajar mengikuti kelas secara atas talian, ia memerlukan talian internet yang laju, cepat dan tiada gangguan. Dan untuk mendapatkannya bukanlah mudah. Rata-rata pelajar datangnya daripada keluarga yang berpendapatan rendah dan sudah pasti mereka terkesan dengan masalah ini. Mereka terpaksa menghabiskan duit yang banyak untuk membolehkan mereka mengikuti kelas secara atas talian dengan lebih berkesan. Dengan kehadiran pandemik COVID-19 yang masih membelenggu dunia, para pelajar masih perlu kekal bergantung pada pembelajaran secara atas talian. Walaupun ia menjadi satu cabaran kepada mereka, pihak yang bertanggungjawab termasuklah ibu bapa harus mengambil tindakan dan mengambil inisiatif yang dapat membantu para pelajar. Bagi pelajar yang bergelut dengan pembelajaran norma baru ini, moga terus bersemangat dan kekal positif kerana semua yang terjadi pastinya mempunyai hikmah pada masa hadapan. Sekian sahaja ucapan saya daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifafi bin Muhammad Nasir S50148 daripada Fakulti Perikanan. Pandemik COVID-19 telah banyak mendidik bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia untuk hidup di norma baru ini. Masyarakat dan aktiviti juga telah banyak berubah akibat daripada norma baru ini. Banyak sektor-sektor yang terkesan akibat norma baru ini, tapi antara salah satu sektor yang jelas terkesan adalah sektor pendidikan. Bukan saja daripada peringkat rendah, bahkan juga di peringkat tinggi. Antara kesan pandemik COVID-19 kepada mahasiswa adalah pencapaian internet, di mana kita mengetahui bahawa semasa pandemik COVID-19 ini, pencapaian internet diperlukan untuk melakukan pelajaran secara online. Kita juga mengetahui bahawa Malaysia bukanlah salah satu negara yang mempunyai pencapaian internet yang bagus seperti negara-negara lain. Lebih-lebih lagi pada kawasan pedalaman. Macam seperti saya tinggal di dalam kawasan pedalaman. Pencapaian internet saya sangat tidak stabil, di mana pencapaian internet saya hanya stabil pada pukul 4 pagi. Padahal waktu pelajaran dan waktu diajar oleh lecturer saya adalah pada waktu siang hari dan pada lewat pun pada waktu malam. Oleh itu, kadang-kadang saya tidak mampu untuk masuk ke kelas dan sebagainya. Ada juga kes di mana masa saya nak masuk ke dalam platform pelajaran, internet saya loading dan saya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh doktor-doktor saya. Saya try lagi masuk, still tak dapat.
Dan apabila saya dapat masuk untuk mendengar apa yang doktor saya mengajar, tiba-tiba doktor saya mengatakan, okey, kelas kita sudah tamat, jumpa pada minggu depan. Dan saya tidak mendapat apa ilmu yang diajar oleh doktor saya. Itu juga adalah merupakan salah satu kesan kepada saya, iaitu saya tidak mendapat apa yang diajar oleh doktor saya. Oleh itu, saya perlu mencari alternatif lain seperti belajar sendiri, bertanya kepada kawan, ataupun download semula rekod yang direkodkan oleh doktor ataupun kawan saya. Tapi bila nak rekod video tu semula tu kan, saya memerlukan internet yang kuat, iaitu hanya pada pukul 4 pagi saja baru saya boleh menggunakan platform internet untuk download video tu dan belajar semula. Antara kesan yang terakhir yang saya boleh bincangkan dalam video ini adalah masalah kewangan, di mana masalah kewangan pertama yang dihadapi oleh pelajar adalah untuk membayar rumah sewa. Sepertinya kita mengetahui bahawa pada jejak tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 perlu duduk di luar kampus, dan mereka juga perlu membayar rumah sewa walaupun mereka tidak menggunakannya. Tetapi masalah modal yang perlu dikeluarkan oleh pelajar adalah di mana mereka perlu membeli plan dan data. Mereka perlu beli plan yang agak mahal supaya mereka dapat untuk menduduki pembelajaran dan juga ujian semasa pandemik COVID-19 ini. Di sebulannya semasa pandemik COVID-19 ini banyak terkesan kepada mahasiswa. Tetapi bukan saja kepada mahasiswa, kepada pencarah, pengajar dan juga pelajar-pelajar di peringkat rendah. Oleh itu, kita perlu bersama-sama untuk mencegah COVID-19 ini. Oleh itu, saya Muhammad Ifafi bin Muhammad Nasir menuntut kepada semua orang supaya untuk menjaga diri dan mengikut SOP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Oleh itu, sama-sama kita memastikan kita mempunyai mask untuk kita jaga sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Izzat Syafiq bin Abdul Rahman, nombor matrik S50263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Hazmi bin Dollah, S50093. Pandemik COVID-19 yang telah menyerang negara kita pada akhir tahun 2019 telah memberikan kesan buruk dalam aktiviti sosial dan juga ekonomi. Banyak yang terjejas akibat COVID-19 ini, contohnya di kalangan pelajar dan juga tenaga kerja. Pandemik COVID-19 ini telah mengajar kita untuk hidup dalam norma baru. Oleh sebab yang demikian, hari ini saya akan ceritakan tentang kesan negatif ini. Kesan negatif pandemik ini terutamanya kepada pelajar. Antara sektor yang terjejas akibat COVID-19 ini adalah sektor pendidikan. Kesan yang dihadapi oleh pelajar adalah dari segi aspek kesihatan, kewangan dan juga pembelajaran. Norma baru yang dibawa oleh pandemik ini adalah penggunaan teknologi secara maksimal. Kaedah pembelajaran dan pengajaran ditukar daripada bersemuka kepada secara atas talian. Mungkin bagi pelajar yang mempunyai peranti yang baik seperti telefon pintar dan juga komputer riba serta capayan internet yang baik adalah merupakan kemudahan bagi mereka sendiri. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir pelajar yang tidak mempunyai peranti yang baik dan juga capaian internet yang laju. Ia merupakan satu tekanan emosi kepada diri mereka kerana tidak dapat menjalani kelas secara atas talian dengan baik. Selain itu, emosi pelajar juga akan turut terganggu kerana persekararan yang tidak kondusif. Contohnya, jika pelajar itu belajar secara berseorangan dan tidak faham satu-satu subjek itu, ia akan mendatangkan perasaan yang tidak baik kepada pelajar itu, seperti tidak bersemangat untuk belajar. Selain itu, pelajar mungkin akan berasa tertekan kerana terdapat tugasan yang banyak daripada pensyarah dalam masa yang sama. Oleh sebab itu, kita sentiasa perlu bertanya khabar dengan rakan kita supaya pelajar atau rakan kita itu tidak melalaikan dirinya. Selain itu, dari segi kewangan, pelajar terpaksa membeli data internet sendiri untuk mereka belajar secara dalam talian, peperiksaan secara talian dan juga menghantar tugasan. Ada setengah pelajar juga terpaksa melakukan part time ataupun dropship
untuk mendapatkan duit lebih untuk melanggan data internet. Selain itu juga terdapat beberapa kawasan seperti pedalaman yang pelajar duduki. Mereka perlu memilih telco yang baik kerana terdapat telco yang tidak baik yang cabaran internetnya tidak laju untuk mereka belajar secara dalam talian kerana ia memerlukan cabaran internet yang laju dan juga kuota yang besar. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Dunia dikejutkan dengan kehadiran pandemik iaitu COVID-19. COVID-19 telah pun 100% mengubah cara hidup manusia, bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Terdapat banyak kesan negatif COVID-19 kepada seluruh rakyat Malaysia, termasuklah golongan pelajar mahasiswa di mana pelajar ataupun mahasiswa terpaksa menghadiri sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Yang pertama, pelajar tidak dapat belajar secara direct ataupun bersemuka dengan pensyarah dan ianya menyebabkan penyampaian ilmu tidak begitu berkesan. Komunikasi juga menjadi sangat terhad. Bayangkan jika setengah pelajar yang belajar secara bersemuka pun susah untuk memahami apa yang diajar, bagaimana pula dengan kelas atas talian? Ada kalanya sesuatu perkara ataupun pembelajaran menjadi sangat berkesan apabila dilakukan secara bersemuka. Sebagai contoh, penggunaan mesin dan alat-alat yang hanya terdapat di universiti. Kedua, masih terdapat ramai pelajar yang tidak mempunyai kemudahan untuk menghadiri kelas atas talian, seperti tiada kemudahan laptop ataupun jaringan internet yang lemah. Selain itu, terdapat banyak juga gangguan ketika berada di rumah, seperti internet breakdown, terpaksa menolong keluarga membuat kerja rumah semasa sesi pembelajaran berlangsung, dan ketika sesi pembelajaran juga, pelajar juga boleh mengelak hanya dengan menekan link. Agak mustahil untuk seorang pensyarah memastikan semua pelajarnya fokus dalam kelas, sedangkan pensyarah sendiri tidak dapat melihat wajah pelajar. Yang terakhir, pelajar tidak dapat menghayati suasana sebenar belajar di kampus. Terdapat banyak kemudahan yang universiti sediakan tetapi tidak dapat digunakan oleh pelajar kerana mereka belajar di rumah, seperti bilik kuliah, perpustakaan, jaringan internet percuma, bilik belajar dan sebagainya. Terdapat banyak lagi hal-hal negatif yang berpunca daripada COVID-19 kepada pelajar. Semakin lama COVID-19 ini masih berada dalam komuniti kita, semakin berkurang penghasilan pelajar-pelajar yang berkualiti. Kita doakan semoga COVID-19 ini cepat-cepat pulih dan rakyat Malaysia dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Assalamualaikum dan hai Dr. Hasmiza. Saya Nurul Mardiana binti Abdul Rahim, nombor matrik S50373. Tajuk ucapan individu yang diberikan adalah mengenai kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar. Bila saya sebut mengenai penjarakan sosial, quarantine, pengasingan, ini adalah perkataan-perkataan yang sering didengari apabila pandemik COVID-19 yang mula melanda dunia, termasuk penularan di Malaysia sekitar awal tahun 2020. Sememangnya penularan wabak ini memberi impak pada pelbagai aspek, termasuk pembelajaran, kewangan, emosi, hubungan keluarga dan sebagainya. COVID-19 ini bukan sahaja mendedahkan kita kepada norma baru seperti pematuhan terhadap operasi piawai SOP, tapi tanpa disedari, ini juga berjaya meningkatkan tekanan pada psikologi seperti perasaan atau emosi. Fokus pertama mengenai kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar iaitu diri saya sendiri yang saya ingin kongsikan adalah melalui emosi. Emosi bermaksud perasaan yang ada pada manusia hasil tidak balas terhadap suatu perkara, pengalaman dan peristiwa yang berlaku. Emosi boleh jadi positif ataupun emosi negatif. Misalnya rasa sedih, rasa marah, putus asa, rasa bersendirian dan sebagainya. Sebagai satu contoh situasi, ketika awal pandemik COVID-19 berlaku, kita dapat lihat peraturan ini sangat ketat dan ramai sendiri pun memang takut nak keluar dari rumah. Jadi ketika itu, kawasan perumahan saya sendiri pun memang diawasi dengan sangat ketat. Orang luar tak boleh senang-senang nak masuk dan kita sendiri gerakannya pun terhad. Jadi boleh dikatakan waktu itu
lebih kurang dalam 2 bulan saya tiada jumpa dengan siapa-siapa melainkan ibu saya sendiri. Jadi kadang-kadang ada rasa agak sunyi dan lebih banyak berfikir dari kebiasaan sebelumnya. Tetapi cara saya untuk atasi daripada selalu berfikir adalah dengan melakukan perkara-perkara baru. Kesan yang kedua atau kesan yang terakhir ini adalah kesan terhadap pembelajaran. Masalah yang sering kita dengar adalah seperti ketidaksamaian internet, kekurangan gadget seperti komputer bimbel dan sebagainya. Tapi bagi saya sendiri, saya mempunyai masalah dalam membiasakan diri untuk melakukan kerja secara bersendirian. Kalau di universiti dulu, kita ada kawan-kawan yang boleh perkara penting, tarikh-tarikh penting seperti ujian, kuis, dan hal ini memang bagus untuk diri saya sendiri supaya menjadi seorang individu yang lebih bertanggungjawab. Tetapi ketika pertama kali semester dengan kelas talian, saya akui akan terkesan untuk memastikan diri saya sentiasa peka dan ingat dengan tarikh-tarikh penting. Kesimpulannya, setiap hal negatif yang berlaku dalam kehidupan kita, cuba untuk mencari atau berusaha menerapkan pemikiran sentiasa positif. Mungkin seperti saya sendiri, saya ada masalah dari segi emosi, tetapi dengan rasa syukur, saya tak ada masalah dari segi kewangan. Mungkin ada orang ada masalah dari segi kewangan, tetapi tak ada masalah dari segi emosi. Akhir kata, apa yang saya cuba sampaikan adalah hargai orang sekeliling dan jagalah kebersihan diri supaya kebersihan ini dapat dibendung dan kita dapat kembali kepada kebiasaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Izzat Syafiq bin Abdul Rahman, nombor metrik S50263. Pandemik COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia menjadi masalah utama di dunia dan juga ianya merupakan satu krisis kesihatan bagi semua manusia. Dalam sektor pendidikan, pandemik itu memberi kesan yang sangat banyak seperti kebanyakan sekolah di dunia ditutup kerana untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Kesan dari pandemik COVID-19 ini menyebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan program pembelajaran secara dalam talian. Pembelajaran dalam talian ini merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada teknologi media digital yang mana bahan pelajarannya dihantar secara elektronik. Menurut kerajaan pula, pembelajaran dalam talian ini dinilai merupakan satu cara yang paling berkesan dan cekap untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemik pada saat ini. Antara kesan negatif yang timbul adalah isu gangguan kesihatan mental, fizikal dan juga sosial. Pendidikan atau pembelajaran melalui skrin komputer yang terlalu lama akan memberikan kesan terhadap kesihatan mental, fizikal, emosi dan juga sosial. Apabila seseorang itu, khususnya pelajar, tidak dapat menyeimbangkan penggunaan komputer, maka ia tidak dapat membantu mereka melihat fenomena pembelajaran ini sebagai sesuatu yang positif. Jika seseorang terlampau banyak berdepan dengan skrin komputer, maka ia boleh merosakkan keadaan mata secara fizikal dan kemudiannya secara emosi. Ada juga kajian yang mengatakan ia ada kaitan dengan screen exposure, yang mana apabila kita didedahkan dengan skrin selama 4 atau 5 jam, ia secara tidak langsung akan menyebabkan kita sukar untuk tidur dan mengalami gangguan emosi. Antara kesan positif pula adalah hubungan keluarga. Perkara ini diakui oleh pakar motivasi iaitu kepimpinan diri keluarga dan organisasi iaitu Dr. Uzara Syahadan yang berpendapat bahawa PKP adalah inisiatif untuk membantu mendidik anak-anak mengenai situasi COVID-19 yang terjadi terutama dari aspek kebersihan dan keselamatan diri. Hal ini demikian kerana dengan adanya PKP, ibu bapa akan mempunyai masa untuk bercakap dan memberitahu anak-anak mengenai keadaan semasa. Segala yang terjadi pasti ada hikmahnya. Fenomena yang terjadi ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk merapatkan diri mereka dengan anak-anak dan meluangkan masa bersama. Kesempatan ini juga perlu digunakan sebaik mungkin dengan melakukan aktiviti berbual bersama untuk memperbaiki hubungan yang renggang akibat kekangan kerja sebelum ini. Realitinya, banyak lagi kesan negatif yang tidak dapat dibendung akibat pandemik COVID-19 ini. Namun, setiap yang berlaku juga pasti ada hikmahnya.
Dan kita perlu berpandangan jauh untuk membina sesuatu yang baru dengan mengadaptasikan norma-norma baru yang dibentuk untuk kehidupan yang lebih mencabar agar kita dapat bergerak selari dengan kemajuan yang mencabar. Kita perlu bergandeng bahu dalam merealisasikan kehidupan yang lebih sempurna di samping kita mengangkat martabat negara agar kita dapat duduk sama rendah dan juga sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.